Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari tu dalam kelas cikgu ada bagikan helaian yang terakhir, tapi kita tak sempat nak bincang semua. Nanti awak tengok balik kertas tu sebab hari tu kita sempat bincang sampai A1 saja, mengira arus. Okey, apa yang last kali kita belajar hari tu? Kan cikgu ada olahkan dua formula kan? Nilai DGE sebenarnya kita dapat daripada nilai kalau litar lengkap tu beza keupayaan tambahkan dengan V kecil. V kecil adalah voltan loss. Jadi formula yang kita boleh buat, okey, cikgu ulang balik lah. V kan formula dia 1 per R. V sama dengan IR, hukum Ohm. Yang ini pun IR juga tapi R dia kecil. R adalah R kecil adalah rintangan dalam yang ada pada sel kering. So daripada sini dia mewujudkan dua formula. Yang ni IR dia tukar balik V tambah IR. Okey, dan formula yang kedua dia faktorkan I ni, yang tinggal adalah R besar tambah R kecil. Kalau formula tu nampak ada perkataan DGE, nilai DGE, okey, boleh gunalah formula ni. Okey, dan satu lagi, masa bila nak guna formula A dan B? Apabila dia bagi DGE dan yang paling penting dia bagi nilai volt, beza keupayaan. Dan yang ni clue dia apabila dia bagi rintangan. Dia tak bagi beza keupayaan tapi dia bagi rintangan luar yang ada pada perintang tu dalam unit ohm. So itu beza dia lah nak guna A ataupun B. Hari tu, last kali tu kita dah kira dah arus dia. Okey, dia bagi 2 litar, litar sesiri ni A dan litar selari. Antara 2 litar tu kita dah ukur dah arus dia. Okey, dengan menggunakan formula yang B tu. Formula yang B ni sebab kita ada rintangan luar pada gambar rajah, kita ada DGE, kita ada rintangan dalam, cuma nak kira arus. Okey, cikgu tak nak bincang balik lah yang tu sebab dah bincang dah. Okey, soalan yang kedua, cikgu teruskan, sambungan sel kering yang mana? Yang sesiri ke yang selari menunjukkan arus yang lebih besar? Okay, kita tengoklah, kita comparekan lah jawapan dia. Oh, kita nampak 0.27 ni dia lagi besar. Dia disambung secara sesiri. Maka jawapan dia, sambungan sel kering secara sesiri, nanti awak boleh tuliskan jawapan memberikan arus yang lebih besar. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, kalau secara sesiri, kan nilai kita boleh buktikan dengan formula. Okey, kenapa kan kita guna formula B kan? Kenapa nilai arus semakin bertambah? Dia ada kaitan dengan DGE. So disebabkan dia berkadar terus. Arus bertambah apabila nilai DGE berkesan dia bertambah. Okey, jadi itu perkara yang pertama dari segi formula. Awak boleh catatkan kerana DGE berkesan dia lebih besar. Itu dari segi formula. Okey, dari segi logik dalam litar, nilai DGE kan unit dia volt. Ada kaitan dengan beza keupayaan, unit dia volt juga. Kalau tengok nota di muka surat belakangnya, cikgu kata kalau selari, nilai voltan dia, nilai voltan berkesan dia kan kita tambah, volt dia kan kita tambah kan. So kalau disambung kalau disambung secara sesiri, nilai V dia semakin bertambah sebab kita tambahkan nilai dia. Jadi nilai V ada kaitan dengan DGE. So kita buatlah nilai DGE dia semakin bertambah, nilai DGE berkesan semakin bertambah sebab V dia kita bertambah. Okey, yang ini pula bila sambungan secara kondominium, bilik dia sama. Bilik tu cikgu kata ibarat bilik. So nilai V dia sambunglah berapa banyak sel kering pun secara selari, nilai V-nya tetap sama. Kalau 1.51 tu 1.5, semuanya 1.5.
Okey, macam tu juga nilai V ada kaitan dengan nilai DGE. Okey, kalau V dia tetap, nilai DGE berkesan juga tetap. Okey, sebabkan nilai arus dia sel sesiri, maka ada kaitannya lah dari segi lita. Kita boleh cakap DGE berkesan semakin bertambah. Okey, nilai DGE dia semakin bertambah, maka arus juga semakin bertambah. Okey, boleh catatkan jawapan nombor 2. Okey, kita teruskan. Soalan B. Okey, ni dah. Okey, B1. Okey, B. Jika lita 3.32B disusun dengan 3 sel kering secara selari. So, dia tambah lagi. Ni dah ada 2. Dia tambah lagi jadi 3. Okey, hitungkan nilai arus. Jadi kita masih lagi menggunakan formula ni. Okey, formula yang B tadi. Okey, sebab kita ada nilai DGE. DGE dia disebabkan dia sambung secara selari rumah kondo. Jadi DGE dia macam V-Lake sama kan. V tu ada kaitan dengan DGE. So, DGE dia sama je, 1.5. Okey, 1.5, DGE dia 1.5, dah tahu. Okey, rintangan dia tertindih rintangan dia tu rintangan berkesan, rintangan besar dia adalah 10 ohm. Okey, tetapi rintangan dalam, okey, nota yang sebelah dia, sebabkan dia disambung secara selari, nilai dia bukan macam ni tau. Nilai rintangan dalam bukan tambah. Ini untuk yang sesiri. So, kalau selari dia jadi 1/R. Bahagi dia jadi 1/1. Nilai rintangan dalam dia, kalau satu sel kering adalah 0.5. Disebabkan kita ada 3. Nanti awak tekan, awak akan dapat jadi 6 tau. 1 bagi 0.5 tambah dapat 6. Jadi bukan R dia 6. Ingat dia 1/R. Jadi R dia kena 6, 1 bagi 6. Okey, sebab itulah dapat dalam calculation dia dapat 0.167. Jadi nilai R dia adalah 0.167 ohm rintangan dalam. Jadi mudah saja kita gunakanlah formula yang B tu, sebab semua bahan ada dekat situ, semua bahan, semua nilai ada di situ. Jadi macam mana nak kira arus? Nilai DGE bahagi ni darab pindah jadi bahagi. Kita masukkan saja 1.5, R besar dia 10, R kecil dia 0.167. Nanti awak dapatlah nilai arus dia adalah 0.1475 ampere. Okey, nanti boleh catatkan jawapan dia lah. Jelas Semua hati-hati tengok dia selari ke sesiri ke. So, pertama DGE dia. DGE dia semakin bertambah ataupun kalau selari dia tetap. Lepas tu rintangan dalam pula. Kalau dia gambar rajai tu sesiri R1 tambah R2. Okey. Kalau yang kedua pun tambah juga, tapi dia jadi 1/R, 1/R, 1/R. Okey. Dan darab silang, so dapatlah R dia. Okey, baik. Boleh Seterusnya cikgu sambung. So nilai arus dia 0.1475. Okey, soalan fakta. Apa yang ditanya? Next. Indah. Nombor 2. Bandingkan arus yang mengalir dalam 2 sel kering secara selari dan 3 sel kering secara 2 sel kering secara selari dan 3 sel kering secara selari. Okey. 2 sel kering secara selari. Ni kita dah kira dah tadi. Okey. Tu yang 2 sel kering, 3 sel kering secara selari yang ini. Bandingkan yang mana lagi besar. Kita dapati 3 sel kering lebih besar kan. Jadi nilai arus yang mengalir dalam lita susunan 3 sel kering adalah lagi besar.
Dia suruh bandingkan saja. Dia tak minta penjelasan. So, itulah jawapan dia. Okey, yang ketiga, nyatakan hubungan antara bilangan sel kering, hubungan dia. Okey, kalau sel kering, kita susun secara selari dengan arus yang mengalir dalam litar tu. Jadi, macam mana kalau sel kering, okey, bilangan. Okey, kita nampak bilangan yang 3 sel kering, nilai arus dia lagi besar daripada 2 sel kering. Jadi kita nampak, kita nyatakan semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari, semakin bertambah kan. Yang 3 tadi kan lebih besar daripada 2 sel kering kan. Susunan yang selari ni, tumpukan di bahagian B ni. Okey, semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari, semakin bertambah nilai arus. Okey, dalam litar. Okey, jelaskan kenapa. Okey, dia ada kaitan dengan rintangan dalam. Okey, rintangan dalam berkesan semakin berkurang. Okey, cikgu tunjuk kenapa kaitan dengan rintangan dalam. Okey, dia formula dia macam ni kan. I R tambah R kecil. So, apabila nak kira arus, dia jadi macam ni tau. Jadi, kalau dia susun secara selari, okey, kita dapati nilai arus dia berkadar songsang dengan rintangan dalam. Rintangan dalam. Okey, betul. Rintangan dalam ni lah. Okey, rintangan dalam. Dia nak kaitkan kenapa bila disambung secara 3 sel kering selari, nilai arus dia semakin bertambah. So, kita boleh cakap bila arus bertambah, disongsang dengan rintangan dalam. Okey, nilai arus bertambah sebab rintangan dalam dia berkurang. Tu dari segi formula lah. Kalau nak kata kenapa nilai arus bertambah. Okey, ada 2. Kalau tadi dia menggunakan konsep DGE. Okey, boleh juga nak cakap nilai arus bertambah sebab rintangan, bukan, nilai DGE. Kita dalam kes ni kita tak, kalau yang nombor berapa tadi nombor A2 kan. Kalau apa kita panggil ni? Kalau siri, nilai DGE dia bertambah sebab V1 tambah V2 tambah V3 kan. Jadi kita boleh kaitkan arus dengan DGE. Itu kalau sel siri. Arus bertambah sebab nilai DGE berkesan dia bertambah. Tetapi kalau disambung secara rumah kondo ni, selari, kita tak boleh kaitkan dia dengan DGE sebab nilai DGE dia adalah tetap. Bilik dia sama. Bilik kan voltan, DGE ada kaitan. DGE dia tetap. Kita tak boleh kata arus bertambah sebab DGE dia bertambah. Tak, DGE dia tetap. Jadi kita kena kaitkan dengan rintangan dalam. Okey, nilai DGE dia bertambah sebab nilai arus bertambah sebab rintangan dalam berkurang. Sebab dia macam ni, satu atas satu bawah, so dia berkadar songsang. Itulah jawapannya. Boleh jelas Kalau selari kena kaitkan dengan rintangan dalam, kalau sesiri kaitkan dengan nilai DGE. Okey, baik. Maka dah habislah perbincangan untuk latihan yang cikgu bagi tu. Okey, nanti di sebelahnya cikgu scan daripada sini awak tengok kertas yang cikgu bagi tu. Okey, cikgu dapatkan bahan tu daripada cikgu scan dekat situ. Nanti cara dia sama juga, awak cuma fahamkan. Dan next, cikgu akan lampirkan 2 tutorial 9.4A dan 9.4B, tapi bahan tu cikgu tak
sempat nak bagi dekat awak, cikgu bagi dalam bentuk soft copy. Okey, awak boleh catatkanlah dalam kertas kajang dan tampalkan, ataupun nak catat dalam buku terus pun boleh. Try dulu jawab menggunakan dua formula yang cikgu bagi ni. Okey, dua formula yang tadi tu cikgu dah padam dah, A dan B tu. Okey, nanti kita bincang, cikgu tunjuk jawapannya. Okey, sebab soalan ujian dia sampai sinilah last. Okey, dan ada kaitan dengan tutorial yang cikgu nak bagi. Okey, cikgu akan bagikan dalam grup. Nanti awak cuba jawab dengan menggunakan formula yang cikgu bagi. Okey, itu saja. Terima kasih.